أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah summa alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam bab fiqh untuk tajuk tingkatan 1 bagi pelajaran yang ke-18 iaitu bersuci asas kebersihan. Jadi bagi kamu yang ada di hadapan laptop ataupun telefon bimbit sekarang ni, boleh buka lah buku teks muka surat 101. Okay. Pelajaran yang ke-18. Dan boleh juga buka buku tulis kamu untuk catatkan apa sahaja nota yang kamu rasa perlu. Okey. Bismillah, kita mula. Okey. Dalam Islam apabila kita belajar tentang fiqh, antara benda pertama yang kita akan belajar adalah berkaitan dengan taharah ataupun bersuci. Sebab dalam Islam bersuci itu asas dari segala benda. Okay. Dalam kita nak beribadat, kita perlu bersuci terlebih dahulu. Kita nak melakukan ibadah, kita kena suci daripada kotoran-kotoran, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Okay. Jadi sebab tu dalam pembelajaran agama, bersuci ni benda yang asas yang perlu kita pelajari. Okay. Taharah dari segi bahasa. Okay. Taharah kita lihat daripada segi bahasa bermaksud suci dan bersih. Manakala dari segi istilah pula bermaksud suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okay. Taharah itu bermaksud suci dan bersih daripada hadas dan najis. Maksudnya ada dua perkara, iaitu hadas dan juga najis. Okay. Macam mana kita boleh bahagikan taharah ini? Kalau kita tengok kat bawah tu, okay, taharah ataupun bersuci ini kita boleh bahagikan kepada dua benda. Macam yang saya kata tadi, dalam definisi dari segi istilah, iaitu taharah bermaksud suci daripada hadas ataupun najis. Dia bahagikan kepada dua. Okay. Dari segi hadas, iaitu mengangkat hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Yang seperti yang kita tahulah, yang selama ini kita telah pelajari. Okay. Bila kita sebut tentang hadas, kita ada dua. Hadas kecil ataupun hadas besar. Yang ni biasa semua orang dah faham. Hadas kecil seperti mana kita membuang air kecil. Okay. Membuang air kecil ataupun terkentut, itu adalah hadas kecil. Kita berhadas. Okay. Macam mana cara nak mengangkat hadas kecil? Dengan berwuduk. Itu sahaja cara dia. Ataupun tayamum jika tiada air. Manakala hadas besar macam mana pula? Hadas besar ni seperti perempuan yang datang haid, atau orang yang keluar mani. Itu dalam kategori hadas besar. Cara untuk mengangkatnya adalah dengan mandi wajib. Ataupun jika tak ada air, kita boleh bertayamum. Ini dua jenis hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Okay. Yang mana hadas kecil, nak sucikan dia, kita kena berwuduk. Hadas besar, kita perlu untuk mandi wajib. Dan dua-dua perkara ni, jika tiada air, maka kita perlu untuk bertayamum. Okay. Itu dalam kategori hadas. Dalam najis pula, okay, najis ataupun perkara-perkara yang kotor. Bila sebut najis ni, benda yang kotor lah yang kita faham. Macam mana cara nak mensucikan najis atau mensucikan diri kita daripada najis? Dan kita boleh bahagikan najis tu kepada 3 kategori. Okay, yang pernah kita belajar daripada sekolah rendah dahulu. Okay, najis ni ada 3 kategori. Yang pertama najis ringan, iaitu najis muhaffafah. Apa tu najis muhaffafah? Nanti kita akan tengok lagi lepas ni. Yang kedua najis mutawassitah. Ini najis yang sederhana. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah ataupun najis berat. Yang ni biasa kita dengar. Daripada sekolah rendah lagi kita dah belajar bahasa. Kita dah biasa belajar tentang perkara ini, pembahagian tentang najis. Okey. Jadi bila sebut taharah, maka dua benda ni, hadas dan juga najis. Kita akan tahu mengangkat hadas dan mensucikan najis, diri daripada najis. Itu taharah. Okey. Kita tengok bila mana kita nak bersuci,
Ya, kita nak bersuci, mensucikan diri, sama ada dengan mengangkat hadas ataupun mensucikan badan kita daripada najis. Apa alatan ataupun benda yang kita boleh gunakan untuk bersuci? Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks ini, dia dibahagikan kepada 3 perkara, iaitu air, tanah, batu ataupun benda kasat. Ada 3 benda, 3 alat yang boleh kita gunakan untuk mensucikan diri. Okay? Sama ada air ni kebiasaan yang kita guna, batu ataupun tanah. Okay? Batu termasuklah benda-benda yang kesat seperti tisu. Okey, kita tengok alatan-alatan untuk bersuci. Alat yang digunakan untuk bersuci daripada hadas ialah air dan debu tanah. Air digunakan untuk mandi dan berwuduk, manakala debu tanah digunakan untuk bertayamum. Ini untuk mengangkat hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Air juga digunakan untuk beristinja dan menyucikan sesuatu yang terkena najis. Okay, beristinja. Okay. Beristinja ni istilah yang digunakan bila mana kita, contohnya kita buang air besar atau kita buang air kecil, kita nak bersuci, nak bersihkan diri daripada kotoran najis, itu dipanggil sebagai istinja. Ada orang bila sebut istinja ni dia macam tak berapa faham. Tapi hakikatnya istinja ni benda yang kita buat setiap hari. Setiap hari kita buat. Batu atau benda-benda kesat yang lain pula boleh digunakan untuk beristinja. Seperti tisu. Kalau kita beristinja, kita buang air dan kita bersihkan diri kita dengan tisu, maka benda tu dibolehkan. Istinja tu dikira sebagai sah. Sebab tisu di antara benda yang kesat. Okey. Kita tengok air. Malaysia ni satu negara yang Allah kurniakan kelebihan, negara kita ni banyak air. Sangat banyak air. Beza dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Arab. Ni negara-negara Arab. Negara diorang sana air ni boleh dicatu. Sangat sedikit. Malaysia satu negara yang Allah kurniakan dengan air yang banyak. Sebab tu kita ni antara negara yang orang suka membazir air. Sebab air kat negara kita ni banyak. Okey, kita tengok kategori-kategori air yang boleh digunakan sebagai alat bersuci. Yang pertama, air hujan. Iaitu air hujan, air yang turun ketika mana hujan. Yang kedua, air mata air. Air mata air, air yang keluar daripada tanah. Okay. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air laut. Yang kelima, air perigi. Yang keenam, air salji. Dan yang ketujuh, air embun. Okay. Ini 6 jenis. 2, 4, 6, 7. 7 jenis air yang kita boleh gunakan untuk bersuci. Okay. Yang tak ada kat Malaysia cuma air salji je. Lain-lain semua ada. Okay. Okey, kalau tengok kepada sebelah tu, kunci ilmu, sebab dalam banyak-banyak jenis air tu, tak ada air pipe. Betul? Yang biasa kita gunakan adalah air pipe. Tengok kunci ilmu kat sebelah tu, air pipe juga dianggap sebagai air mutlak kerana air ini bersumberkan satu daripada 7 sumber air. Okay. Jadi air pipe tu kita kira sebagai air mutlak, air yang boleh digunakan untuk bersuci. Okey. Tengok alatan yang kedua iaitu tanah ataupun debu tanah. Okey, debu tanah yang suci daripada najis digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Okey. Yang kita pernah belajar dulu tentang tayamum, iaitu bila mana seseorang itu tidak mendapati air tak ada ataupun air yang ada hanya untuk kegunaan minum. Jadi tak ada kegunaan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Maka macam mana? Bila tidak ada air, kita boleh bertayamum dengan debu tanah. Yang ini kita akan belajar secara lebih detail nanti di pembahagian yang lain. Okey. Dan alat yang ketiga adalah batu ataupun benda-benda yang kesat. Okay. Benda kesat macam saya kata tadi, tisu. Okay. Zaman sekarang orang tak pakailah batu. Okay. Tapi benda batu ni digunakan di zaman dahulu, zaman Rasulullah. Memang Rasulullah gunakan batu untuk beristinja. Zaman sekarang, kita gunakan tisu sebab kita ada tisu. Itu lebih memudahkan. Okey. Kita tengok kepada pembahagian jenis-jenis air. Tadi kita dah kata antara alat-alat untuk bersuci adalah air. Okay. Air
sebahagian daripada alatan untuk kita bersuci ataupun mengangkat hadas. Okay. Air juga boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Yang kita pernah belajar terlebih dahulu, macam saya kata, pembelajaran ni kita ulang balik. Sebab apa? Dulu kita dah belajar. Yang ni kita ulang balik, kita buat sebagai revision. Okey, tengok kepada jenis-jenis air. Okey, kita boleh bahagikan air ni kepada apa? Kepada 4 jenis air. Okey, kepada 4 jenis air. Yang pertama adalah air mutlak. Apa maksud air mutlak? Air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Maksudnya air itu disuci. Air itu air yang bersih dan dia boleh digunakan untuk bersuci. Apa maksud bersuci? Bersuci ni seperti angkat hadas, bersihkan diri daripada najis. Itu yang dimaksudkan bersuci. Okey. Sifat-sifat air mutlak, airnya bersih. Air bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas ataupun bersuci. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, air yang tidak berubah sama ada bau, warna atau rasanya dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Apa contoh dia? Contoh dia air sungai. Air sungai, walaupun ada binatang mati jatuh dalam air sungai itu, tapi tetap bau, rasa dan air itu tidak berubah. Maka air itu masih dikategorikan sebagai air yang suci. Okay. Itu yang dimaksudkan tidak berubah bau, warna dan rasa apabila ada benda asing masuk ke dalam air itu. Okey, itu 2 sifat air mutlak. Dan kegunaan air mutlak ni untuk apa? Kita boleh gunakan untuk mandi wajib, berwuduk dan membasuh sesuatu yang terkena najis. Okey, sebab apa? Dia air yang suci dan dia boleh menyucikan. Itu air mutlak. Okey, air yang kedua, air musta'mal. Apa tu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okay. Air musta'mal ni air suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas ataupun membersihkan najis. Tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas sahaja. Membersihkan najis boleh. Okay. Air ni macam mana? Air musta'mal, air yang suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Seperti mandi wajib ataupun berwuduk. Contoh-contoh ataupun sifat air musta'mal macam mana? Air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Apa maksud dia? Contohnya kita dah ambil wuduk dan bawah kita ni ada besin lah contohnya. Okay? Kita ambil wuduk dan air lebihan daripada wuduk kita jatuh ke dalam besin tu. Maka air yang berada di dalam besin itu dipanggil sebagai air musta'mal. Sebab apa? Dia telah digunakan untuk bersuci. Asalnya apa? Asalnya air mutlak. Bila digunakan untuk bersuci dan air itu masih ada bekas lagi, ada kesan lagi, masih ada dalam tadahan, maka air itu dipanggil sebagai air musta'mal. Okay, air yang suci, air itu masih suci lagi, tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okay. Apa kegunaan yang kita boleh gunakan kalau tak boleh digunakan untuk bersuci? Okay, air musta'mal ni kita boleh guna untuk minum atau digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas ataupun bersuci. Okey. Apa sahaja perkara yang kita boleh gunakan untuk perkara-perkara lain dengan menggunakan air boleh digunakan, melainkan untuk bersuci. Itulah kegunaan air musta'mal. Air yang datang hasil daripada perbuatan kita mengangkat hadas seperti wuduk ataupun mandi wajib. Okay. Sebab tu saya kata Malaysia ni negara yang banyak air sebab kalau kita berwuduk, kita tak simpan air wuduk tu, kita biarkan je. Tapi kalau di zaman Rasulullah ataupun zaman negara-negara Arab, air tu sangat berharga. Bila mana diorang gunakan untuk berwuduk, air lebihan tu diorang akan tadah. Okay, sebab apa? Air tu sangat terhad. Jadi diorang akan gunakan untuk benda-benda lain seperti basuh baju, cuci cawan ataupun perkara-perkara lain. Okay. Jadi macam kat Malaysia, jarang orang buat macam ini. Okay. Berwuduk dan dia tadah air wuduk tu. Okay. Tak ramai yang buat. Okey. Itu air musta'mal. Okey, tengok.
Air yang ketiga, iaitu air musyammas. Apa tu air musyammas? Bila sebut air musyammas, syam apa maksud syams? Syam maksudnya matahari. Okay. Dari situ kita dah dapat sedikit orang kata info. Apa tu air musyammas? Kita tengok apa tu air musyammas? Air yang disimpan di dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak. Okay. Air yang disimpan di dalam bekas logam seperti besi yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, maksudnya air tu air yang panas. Okey, apa sifat dia? Air yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas. Contoh seperti negara-negara Arab seperti Saudi, Mesir. Negara yang iklim dia sangat panas. Okay. Jadi air musyammas ni mudah katalah air yang kita letak dalam satu baldi yang berbuat daripada logam seperti besi dan terdedah kepada cahaya matahari. Yang mana bila kita pegang air tu panas. Air tu panas. Kenapa? Kenapa dikategorikan sebagai air musyammas? Sebab apa kita tengok? Kegunaan dia makruh apabila digunakan ketika masih panas. Kenapa dimakruhkan guna air musyammas ni? Sebab apa dia bahaya untuk kulit kita. Dia bahaya untuk diri kita. Sebab air tu masih air panas. Ibarat macam kita ambil air daripada water heater, kita gunakan air tu untuk berwuduk. Kan tak elok. Okay? Jadi air musyammas ni air yang panas. Air yang panas yang kita dimakruhkan guna bila mana keadaan tu masih lagi panas. Tapi bila mana panas tu dah hilang, maka dia dah berubah. Dia tidak digelar sebagai air musyammas lagi. Dia dipanggil pula sebagai air mutlak jika air tu air yang bersih. Okey, itu kategori yang ketiga bagi jenis-jenis air. Dan yang keempat iaitu air mutan najis. Okay, mutan najis. Kita dengar aja kita tahu. Air ni air yang mengandungi najis. Okey, apa pengertian air mutan najis? Air yang dimasuki atau terkena najis. Air yang di dalamnya ada dimasuki dengan najis ataupun terkena dengan najis. Tengok sifat-sifat dia. Yang pertama, air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kolah walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa. Contohnya kita ada baldi kecil, 2 kolah ni tak besar pun. 2 kolah ni saya tak tahu macam mana nak bayangkan 2 kolah ni. Tapi dia tak berapa besar. Okay. Kalau baldi biasa yang kita pakai tu tak sampai 2 kolah. Itu masih lagi belum 2 kolah. Kalau macam kolam dekat masjid, kolam tadahan air kat masjid ataupun kolam renang, itu dah lebih 2 kolah. Okay. Jadi contohlah kalau kita ada baldi, air di dalam baldi dan dalam air tu tiba-tiba dimasuki dengan najis. Benda yang kita tahu benda tu najis, bangkai haiwan, okay, atau bangkai binatang yang ada dalam tu ataupun dimasuki oleh najis-najis. Maka air itu tidak lagi boleh digunakan. Air itu dipanggil sebagai air mutan najis. Air yang bernajis. Walaupun dia tidak berubah warna. Contohlah, ada najis yang jatuh ke dalam air itu, tapi najis tu sikit je. Air itu tak berubah warna pun, bau pun tak ada, warna pun tak berubah. Tapi tetap tidak boleh digunakan selagi mana air itu dalam kuantiti yang sedikit, iaitu kurang daripada 2 kolah. Kalau lebih 2 kolah macam mana? Kalau lebih daripada 2 kolah, ia tidak dipanggil sebagai air mutan najis. Macam saya ceritakan tadi, di dalam sungai yang mengalir, tiba-tiba ada najis ataupun bangkai binatang jatuh dalam sungai itu. Okay? Maka ia tidak dikira sebagai air mutan najis. Sebab apa? Lebih daripada 2 kolah. Okey. Sifat yang kedua, air tidak mengalir dan berubah warna, bau atau rasanya apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 kolah. Yang ni berbeza pula. Walaupun lebih daripada 2 kolah, bila mana tempat tu air dia berubah bau, warna dan rasa. Bau kita tahu bau najis. Warna kita tengok kita tahu. Warna ni warna
najis. Rasa tak payah rasa lah. Siapa nak rasa kan? Okay. Tapi kita tahu air tu air yang bernajis walaupun dalam jumlah kuantiti yang banyak. Contoh mudah apa? Tempat-tempat pelombongan najis. Kan dalam tu air tapi lebih daripada 2 kolah. Tapi kita tahu air tu air najis. Okay. Bila mana dia berubah warna, bau dan rasa, maka ia dikira sebagai air mutan najis walaupun lebih 2 kolah. Okay. Sungai, contoh sungai yang besar tapi sungai air tidak mengalir. Yang ni air yang tak mengalir, contoh kolam renang. Kolam renang dalam tu dipenuhi dengan najis yang banyak dan sampai berubah bau dia. Okay. Walaupun najis tu tak sampai 50%, tapi bau dia dah berubah, warna dia dah berubah. Maka air tu dipanggil sebagai air mutan najis. Tapi kalau kolam renang hanya jatuh bangkai binatang seekor je, air tak berubah, bau tak berubah, warna tak berubah, maka air tu dipanggil sebagai air mutlak lagi, masih lagi suci. Boleh digunakan untuk bersuci. Okay. Kegunaan air mutan najis ni tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum, haram. Okay. Sebab dia air yang bernajis. Okay. Macam mana kamu nak tahu 2 kolah tu macam mana? Kat bawah tu dia ada bagi tahu. Okay. Berapa kadar yang dimaksudkan dengan 2 kolah? Kadar 2 kolah mengikut timbangan tradisional ialah 500 kati Baghdad bersamaan dengan, kalau dari segi liter, antara 152 liter hingga 270 liter. Okay. Dia adalah ukuran-ukuran dia. Cuma kalau baldi yang kita biasa pakai kat asrama tu, itu tak sampai 2 kolah. Itu masih kurang daripada 2 kolah. Okay. Kebiasaannya kalau rumah-rumah yang ada besen besar untuk takung air untuk mandi tu, yang besar punya lah, itu sudah dikira sebagai 2 kolah, lebih 2 kolah. Okay, saiznya ada kiraan-kiraannya. Okay. Itu tentang jenis-jenis air. Kita dah tahu tadi ada air mutlak. Air mutlak apa? Air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Kita boleh guna untuk wuduk, kita boleh guna untuk mandi wajib ataupun hilangkan najis. Yang kedua, air musta'mal. Air musta'mal apa? Air yang terhasil daripada perbuatan wuduk ataupun perbuatan bersuci. Okay. Air musta'mal, air yang telah digunakan untuk bersuci ataupun mengangkat hadas. Lebihan-lebihan air itu. Okay. Itu dipanggil sebagai air musta'mal. Air musta'mal ni air dia suci tetapi dia tidak boleh untuk menyucikan. Tak boleh digunakan untuk mengangkat hadas ataupun bersuci. Dan air yang ketiga, air musyammas. Air yang terdedah kepada panahan matahari, cahaya matahari. Air yang berada di dalam bekas logam, bekas besi yang terkena kepada air cahaya matahari. Mudah kata air yang panas. Itu air musyammas. Dan yang keempat, air mutan najis. Air yang mengandungi najis. Okay. Tidak kira sama ada dia 2 kolah ataupun kurang daripada 2 kolah, dia ada kategori dia. Yang penting air tu kita tahu air yang bernajis, maka ia dipanggil sebagai air mutan najis. Okey, itu 4 jenis air, kategori air yang kita tahu. Kita tengok seterusnya, perbezaan antara suci dengan bersih. Apa yang biasa kita dengar suci, bersih ni biasa kita kaitkan benda yang sama, suci dan bersih. Suci dan bersih biasa perkataan tu kita gunakan dalam maksud yang sekali lah. Tapi dalam Islam ataupun dalam istilah fiqh, suci dan bersih ni dia berlainan. Kenapa dia berlainan? Kita tengok apa perbezaan di antara suci dan bersih. Okey. Bersih, pakaian yang terkena najis. Okey, tengok bersih terlebih dahulu. Pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, bersih tetapi tidak suci. Pakaian tu akan bersih tetapi dia tidak suci. Maksud tidak suci apa? Kita tak boleh gunakan untuk solat. Okay?
Sebab nak solat ni, pakaian kita perlu terhindar daripada najis. Kena pakaian yang suci. Okay. Dan kat situ dia bagi tahu juga tidak boleh digunakan untuk solat. Dia bagi contoh. Contoh bersih apa? Contoh bersih pakaian yang terkena najis, kita basuh dengan sabun. Kemudian kita tak gunakan air mutlak untuk bilas dia. Kita just guna sabun je. Okay. Pakaian tu dah bersih tapi dia tidak suci. Sebab apa? Tidak dibilas dengan air mutlak, air yang mengalir. Okay. Suci apa pula? Contoh bagi suci ni, kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Okay. Tidak bersih tetapi suci dan boleh digunakan untuk solat. Contoh mudah. Okay. Contoh mudah, tai hidung kan, ataupun tai telinga. Kita ambil tisu kan, tai telinga, kita bersihkan, kemudian kita buang kan. Tai telinga kita panggil benda yang kotor, tetapi dia bukanlah najis dari segi Islam. Di sisi agama, di sisi fiqh dia bukan najis. Okay, walaupun badan kita ni terkena tai hidung, tai telinga, kita just bersihkan, kemudian kita boleh solat. Sebab apa? Itu bukan dalam kategori najis. Dia masih lagi benda yang suci. Dia bukan najis. Okey. Itu antara perbezaan di antara bersih dan suci. Okey. Benda yang bersih tidak semestinya suci. Okey. Benda yang bersih tidak semestinya suci. Benda yang belum tentu bersih ada juga yang telah suci. Yang itu dia adalah perbahasan-perbahasan dia yang lain. Okay, sekadar untuk kita faham apa tu beza bersih dengan suci. Okey. Kita tengok kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Okey. Apa kepentingan yang terdapat dengan kita bersuci ini? Okey, yang pertama, sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. Okay. Sebab dalam Islam, bila mana kita nak beribadah, kita perlu suci. Suci daripada hadas dan juga najis. Maka orang yang sentiasa menyucikan diri dia ni, dia sentiasa bersiap sedia untuk melakukan ibadah. Tak kiralah solat, baca Quran. Okay. Itu benda yang selalu kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Okay. Kita tahu bila mana kita tidak suci, kita tidak bersih tubuh badan kita, penyakit mudah hinggap ke diri kita. Okay. Kalau kita tak mandi sampai seminggu tak mandi, penyakit boleh terkena pada diri kita, penyakit kulit. Okay. Sebab apa? Kita tak jaga kebersihan diri. Islam dia satu agama yang sangat menitik beratkan kebersihan diri, supaya diri kita terhindar daripada penyakit. Okay. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Okay. Kita wujudkan persekitaran yang ceria. Kalaulah satu taman tu, kan, pemilik taman tu ataupun orang yang duduk kat taman tu tak jaga kebersihan taman tu bersama-sama, maka kawasan tu bukan kawasan yang kondusif untuk diduduk. Okay. Orang pun tak suka duduk kat tempat pembuangan sampah kan. Samalah juga keadaannya kalau kita duduk dengan kejiranan yang tidak tahu untuk membersihkan persekitaran mereka. Tempat tu bukan tempat yang kondusif. Maka Islam ajar kita untuk bersihkan diri kita dan persekitaran kita, supaya keadaan diri kita bebas daripada penyakit dan tempat tinggal kita kondusif, selamat untuk kita tinggal. Okey, yang seterusnya, yang keempat, menjadikan suasana tempat ibadat sentiasa selesa. Okay. Ini bila mana kita nak beribadah di masjid, kita sentiasa bersihkan masjid supaya apa? Kita rasa selesa. Kita rasa selesa untuk beribadah. Taklah kalau nak beribadah dengan pakaian yang bau, badan yang tak mandi, kita akan rasa tak selesa. Kita nak beribadah kepada Allah, kita perlu bersihkan diri kita terlebih dahulu. Sebab tu digalakkan kalau nak pergi solat, pakai minyak wangi untuk wangi-wangikan diri kita. Okay.
Yang kelima, meningkatkan maruah diri dan lambang ketemadunan umat. Kenapa dia panggil lambang ketemadunan umat? Sebab suatu ketika dahulu, kalau kita tengok Eropah pada hari ini, Eropah hari ini orang sangat bangga dengan Eropah. Orang kata Eropah ni hebat lah, sangat hebat. Tapi hakikatnya Eropah, 200 tahun yang lepas, Eropah ni satu negara ataupun satu bangsa yang sangat tidak menjaga kebersihan. Sangat tak jaga kebersihan. Mandi tu memang jarang lah, bukan hari-hari mandi. Sangat tak jaga kebersihan. Eropah satu masa kedahulu. Okay. Tapi macam mana Eropah boleh jadi satu tamadun yang gah hari ini? Sebab apa? Diorang jaga kebersihan diorang. Jadi satu-satu tamadun tu nak dipandang tinggi. Kebersihan antara benda yang utama yang kena dipandang berat. Okay? Okay, dan yang terakhir, mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Allah tu cantik dan disuka kepada kecantikan. Bersih satu benda yang Allah suka. Okay. Selalu diceritakan kepada kita keadaan di syurga sana tempatnya tenang, bersih, selamat, selesa. Okay. Sebab apa? Itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia dia tak suka kepada benda yang busuk. Tak, itu bukan fitrah. Kalau ada orang suka pada benda yang busuk, dia bukan fitrah. Tapi manusia, fitrah dia akan suka kepada kebersihan. Maka kembalilah kepada fitrah kita yang sukakan kebersihan dengan sentiasa menyucikan diri. Tidak kira sama ada kita mengangkat hadas ataupun kita sucikan diri daripada najis-najis. Okay. Itulah di antara kepentingan bersuci bagi kita orang Islam. Okey. Jadi secara rumusannya, apa yang telah kita pelajari daripada awal tadi, iaitu tentang taharah, iaitu bersuci. Apa tu taharah? Taharah maksudnya bersuci, menyucikan diri sama ada dengan mengangkat hadas ataupun membersihkan najis. Okey. Hadas kita boleh bahagikan kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Okey. Yang mana hadas kecil boleh diangkat dengan wuduk, hadas besar boleh diangkat dengan mandi wajib. Dan juga kita boleh tahu tadi pembahagian najis. Kita ada najis muhaffafah, najis yang ringan. Najis mughallazah, najis yang berat. Mughallazah najis yang berat, dan najis mutawasitah, najis yang sederhana, yang pertengahan. Okay. Muhaffafah, mutawasitah dan mughallazah. Okay. Dan kita juga belajar tadi tentang alat-alat yang boleh digunakan untuk kita bersuci. Contoh paling common alat untuk digunakan bersuci adalah air. Itu benda yang biasa kita guna hari ini. Air suatu sumber yang digunakan untuk bersuci. Okay. Tak kira air apa, air hujan, air mata air, air perigi, air sungai, air laut. Itu semua air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kita boleh juga guna untuk debu tanah untuk bersuci, seperti mana tayamum. Tayamum menggunakan debu tanah. Dan kita boleh juga gunakan batu ataupun benda kesat seperti tisu. Zaman hari ini kita akan gunakan tisu lah untuk bersuci. Dan bersuci ataupun beristinja dengan menggunakan tisu, istinja kita tu sah. Maksudnya selepas tu kita boleh pergi solat dengan mengambil wuduk. Dan kita juga tadi masuk dalam perbahasan tentang jenis-jenis air. Jenis-jenis air, ada 4 jenis air. Air mutlak, air yang suci, lagi menyucikan. Air mustakmal, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air musyammas, air yang terdedah kepada cahaya matahari, air yang panas. Dan air mutannajis, air yang tidak suci dan tidak boleh menyucikan. Okay. Ini 4 jenis air yang kita belajar tentang tadi. Okey. Saya rasa setakat tu dahulu untuk kelas kita pada hari ini. Jadi pada semua yang berada dalam kelas ni, kamu boleh komen di dalam channel YouTube saya ni nama penuh kamu. Okey. Komen nama penuh kamu untuk saya ambil sebagai kehadiran pada hari ini. Kamu boleh komen di bawah nama kamu sahaja. Sebab kelas form 1 1C sahaja yang saya ajar. Okay. Kamu komen nama kamu, saya akan ambil sebagai kehadiran kelas kamu pada hari ini. Okay.
Dan jika ada sebarang soalan ataupun sebarang pertanyaan, kamu boleh PM saya. Okay? Private message personal saya. Apa sahaja soalan berkaitan pembelajaran pada hari ini ataupun benda yang tak berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Okay, apa sahaja, insya-Allah mana yang boleh saya jawab, saya jawab. Mana yang saya tak boleh jawab, saya akan postpone terlebih dahulu. Okay. Saya rasa setakat tu sajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.